Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai hukum Faraday. Baik, jadi hukum Faraday ini dia akan berkaitan dengan aruhan elektromagnet. Baik, jadi maksudnya hukum Faraday ni dia adalah menerangkan mengenai kesan aruhan elektromagnet tersebut. Jadi kalau pernyataan hukum Faraday dia menyatakan bahawa daya gerak elektrik aruhan yang terhasil dalam konduktor. So kalau dia ada berlaku tadi konduktor, lepas tu dia digerakkan dengan medan magnet tadi. Bila dia memotong medan magnet itu yang kita panggil sebagai flux tadi, dia akan berkadar terus dengan kadar perubahan flux magnet melalui konduktor tersebut. Jadi perubahan flux itu tadi yang kita panggil dia sebagai perubahan flux ni tadi kita panggil dia sebagai pemotongan medan magnet oleh konduktor tadi, itu yang kita panggil dia sebagai flux magnet. Okey. Baik. Jadi maksudnya di sini ni dia punya key point lah di sini Jadi DGE aruhan itu dalam konduktor berkadar terus dengan kadar perubahan flux. Baik, sekarang ni kita diminta untuk kita mengaplikasikan rule tersebut, hukum tersebut di dalam dalam sebuah penyana arus. Okey. Sekarang ni kita cuba tengok dulu design penyana arus ni secara mudah ni macam ni Biasanya untuk penyana arus ni kita akan ada magnet, contohnya magnet. Kita ada magnet satu lagi. Okey, contohnya saya namakan yang ni sebagai ni bahagian utara dia lah. Okey, ni bahagian dia punya selatan. Okey, jadi maksudnya di bahagian tengah ni biasanya saya akan letakkan dengan satu konduktor. So konduktor dia lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Dia mengelilingi, maksudnya merentangi bahagian tengah tu. Yang ni dia akan disambungkan kepada litar lah, by the way. Okey, jadi maksudnya apa yang benda ni akan buat adalah dia akan berpusing, dia akan dipusingkan di dalam medan magnet tersebut. Baik, jadi apa yang berlaku bila dia berpusing? Maksudnya kan tadi kita ada yang ni, kita ada magnet kan. Ni ada medan magnet daripada U ke S tu, dia ada satu medan magnet. Okey, contoh saya tandakan dahulu. Okey, kita ada medan magnet merentangi konduktor tersebut Jadi of course lah bila dia berpusing itu maksudnya benda ni dia akan memotong dan menghasilkan flux magnet di dalam konduktor tersebut. Dia akan menghasilkan flux magnet dan seterusnya menghasilkan DGE aruhan yang akan membuatkan ada satu arus itu mengalir di dalam litar tersebut. Baik, jadi maksudnya gunakan hukum Faraday untuk menerangkan kesan kelajuan putaran gergelung ke atas magnitude DGE aruhan dalam sebuah penyana arus. Baik, jadi maksudnya cara kita explain adalah kita nyatakan dahulu hukum Faraday. Saya dah nyatakan di atas tadi. Okay, untuk jawab soalan macam ni, biasanya kita akan nyatakan hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan DGE arus aruhan terhasil dalam konduktor berkadar terus dengan perubahan flux magnet. Baik, sekarang ni kita akan cuba explain kenapa kesan kelajuan putaran itu akan mempengaruhi dia punya magnitude DGE aruhan dalam penyana arus tersebut Okey, jadi kita boleh explain satu persatu, kupas satu persatu dia punya point. Okey, first sekali apabila kesan kelajuan maksudnya kalau kelajuan meningkat, maksudnya apa yang berlaku adalah dia akan memotong medan magnet ini dengan lebih cepat. Okey, jadi kita boleh katakan bahawa semakin laju gergelung berputar, semakin cepat medan magnet dipotong oleh gergelung. Jadi kita boleh katakan bahawa kadar perubahan flux magnet, sebab kita katakan perubahan flux magnet ni adalah ditentukan oleh potongan medan magnet tu oleh gergelung tersebut lah. Jadi kadar perubahan flux magnet boleh
meningkat. Jadi, bila dia meningkat, bila kadar perubahan flux magnet meningkat, maksudnya apa yang berlaku adalah menurut hukum Faraday, semakin, so kita kena kaitkanlah, semakin meningkat kadar flux magnet, semakin meningkat kadar perubahan flux magnet, semakin bertambah DGE aruhan. Baik, itu sahaja mengenai hukum Faraday. Basically itu sajalah dia punya point, iaitu semakin bertambah kita punya, kan tadi kita ada Faraday tu, dia menerangkan tentang elektromagnet. Dia menyatakan tentang DGE aruhan elektromagnet ini. Jadi makin cepat dia potong, medan magnet itu dipotong, ataupun semakin cepat dia punya flux magnet itu berubah, jadi maksudnya semakin besar juga arus yang terhasil. Jadi maksudnya untuk motor ni semakin laju dia dipusing, maksudnya makin banyaklah arus aruhan, makin kuat dia punya arus aruhan yang terhasil. Jadi hari ini saya akan menerangkan mengenai hukum Lenz. Baik, kita ada satu soalannya, praktis formatif 4.2 dalam buku teks. Rajah 4.3 menunjukkan sebuah bandu ringkas dengan ladung magnet bar berayun berhampiran dengan satu gelang kuprum. So basically kita ada magnet bar. Lepas tu kita ada berayun. Berayun ni maksudnya dia ada gerakan. Lepas tu kita ada kuprum. Kuprum ni adalah sejenis konduktor. Okay, magnet itu basically dia akan menghasilkan medan magnet. So konsep dia simple saja. Kalau kita ada medan magnet, lepas tu dia digerakkan dalam konduktor, ataupun konduktor tu digerakkan dalam medan magnet, asalkan dia ada gerakan relatif antara kedua-dua objek tersebut, maksudnya kita akan ada satu benda yang kita panggil sebagai aruhan elektromagnet. So di sini dia dah bagi rajah 4.3. Baik, soalan pertama, terangkan penghasilan arus dalam gelang kuprum apabila magnet bar sedang bergerak menuju gelang itu. So sekarang ni kita ada magnet bar bergerak menuju gelang tersebut. So first kali kita boleh nyatakan di sini Jadi tips untuk awak dalam exam nantilah. So basically kalau benda tu tak dinyatakan dalam exam, kita boleh tulislah. So kalau dia bagi image, so kita cuba nyatakan secara spesifik apa yang berlaku pada image tersebut, apa yang berlaku dalam image tersebut. Sebagai contoh, saya boleh katakan di sini, saya boleh katakan bahawa bahagian utara magnet dimasukkan mendekati gelang kuprum. Baik, jadi lepas tu dia ada satu hukum yang berkaitan. So ini kita kena tahulah. Okey, dia ada satu hukum yang berkaitan dengan fenomena ini. Baik, so kita nyatakan hukum tersebut. Hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Baik, so sekarang ni saya nak explain dahulu tentang hukum Lenz ini. Basically hukum Lenz ni dia nyatakan mengenai arus, dan dia akan menyatakan mengenai macam mana dia punya arah bagi aliran arus tersebut. Jadi arah aliran itu dia akan menentang arah dia akan menentang perubahan flux magnet. Okey. Jadi arah dia menentang perubahan flux magnet. So apa yang dimaksudkan dengan tu? Okey. Bagi contoh kita ada utara ni. Utara ni mendekati gelang kuprum tersebut. Okey. Jadi apa yang arus ni akan cuba buat adalah dia akan cuba untuk menentang kemasukan bahagian utara tersebut. So maksud dia macam ni.
Kalau kita gunakan utara, bahagian utara ni dia masuk ke dalam, bila bahagian utara itu masuk ke dalam, so apa yang berlaku di sini adalah arus yang dihasilkan itu dia akan menghasilkan satu kutub utara juga di sini. Sebab kalau utara dengan utara kan dia akan menolak. Okey. Saya ulang sekali lagi Jadi maksudnya macam ni utara itu masuk. Bila utara itu masuk, hukum Lenz ni dia cakap arus yang dihasilkan tu dia akan menghasilkan arus aruhan tu, dia akan menyebabkan dia akan menentang kepada perubahan tersebut. Jadi kalau kita masukkan utara ni, so apa yang berlaku adalah di sini pun dia nak masuk, dia akan menghasilkan utara. Kenapa dia nak hasilkan utara? Sebab bila awak hasilkan utara di sini, dia akan tolak juga. Dia akan tolak juga utara tersebut keluar. Okey? Baik. Contoh kalau kita gerakkan lah, contoh. Saya bagi contoh lah sebagai perbandingan. Kalau kita gerakkan magnet ini ke luar lah, contoh keluar. Jadi utara tu dia akan ditarik menjauhi kan. Kalau menjauhi, maksudnya di sini dia akan menghasilkan selatan. Kenapa dia nak hasilkan selatan? Sebab bila dia nak tarik keluar, so apa yang berlaku adalah arus aruhan ini dia akan menyebabkan medan magnet yang terhasil di situ, dia punya kutub magnet yang dihasilkan di situ, dia akan menarik semula. So maksudnya dia macam bila kita nak masuk, gelang kuprum ni dia nak lawan. So dia nak keluarkan. So cara dia keluarkan adalah dia menghasilkan utara. Bila kita nak keluar menjauhi, jadi dia nak masukkan pula kan. So dia menghasilkan S. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menentang tadi. So maksudnya arus aruhan tu dia akan terhasil dan dia akan menentang perubahan flux magnet tersebut. Baik. Jadi untuk di sini tadi sebab kita nak masukkan U, so di sini pun akan terhasil U juga dekat bahagian hujung gelang kuprum yang nak dimasuki oleh magnet ini pun menghasilkan U juga sebab dia nak melawan gerakan tersebut. Okey. Menentang perubahan flux magnet tersebut juga dalam masa yang sama. Okey, so maksudnya di sini kita boleh gunakan petua genggaman tangan kanan Baik, jadi maksudnya kita boleh lukis sekali. Kita dah lukis di situ lah U di situ kan. Jadi pada bahagian gelang kuprum kutub utara akan terhasil. So, ataupun di yang ni kita boleh juga, ataupun yang ni kita lukis pada gambar rajah tersebut lah. Okey. Ataupun yang ni ataupun kita lukislah. Itu salah satu lagi poin lukis kutub utara tu pada gelang kuprum. Itu lagi senang lah, lagi nampak, lagi jelas lah. Okey. So itu adalah 3 poin dia di situ. Okey. Baik. So set untuk soalan tu. So untuk B, pada kedudukan pemerhati di hadapan gelang seperti ditunjukkan dalam rajah 4.3, nyatakan sama ada arus dalam gelang kuprum tersebut mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. So basically di sini di sini tadi kita dah dapat daripada hukum Lenz. Di sini dia akan menghasilkan utara, bahagian belah ni menghasilkan utara. Jadi maksudnya di sini secara automatik kalau dah belah ni utara, so belah ni pula dia akan jadi selatan. So kalau dia jadi selatan dekat sebelah ini, so kita akan gunakan petua genggaman tangan kanan. Guna petua genggaman tangan kanan. Sebab di sini kita cuma perlu menyatakan saja tangan kanan. So kita buat tangan kanan kita, lepas tu kita punya thumb tu dia akan merujuk di sinilah. So kalau ni adalah genggaman tangan kanan kita tadi. So basically macam ni lah kita punya tangan awak semua boleh buatlah tangan macam ni lebih kurang. Okey. Jangan gunakan tangan kiri, gunakan tangan kanan. Okey. Jadi maksudnya ini adalah dia punya arah medan magnet. So curly dia akan macam ni lah, ikut kepada jari awak yang lain tu Okey. Jadi maksudnya di sini dia akan mengalir macam ni lah. Basically kalau ni dah U, ni S, so dia akan dari sini macam ni ke atas, ke bawah, ke atas. Okey. So kalau dari mata ini, so kalau kita tengok yang ni lah, so kau akan pandai imagine lah kalau yang ni dia punya bentuk, so dia akan melawan arah jam. So kita tulislah B ni sebagai melawan arah jam. Tapi awak kena tahu lah proses dia di situ adalah dia menggunakan petua genggaman tangan kanan. So macam mana awak tentukan dia punya kutub adalah melalui hukum Lenz ini tadi. Sebab dia menentang. Kalau dia masuk, dia menentang lah. Kalau dia masuk, dia cuba untuk keluarkan U tu balik. So dia akan menghasilkan
U juga di situ. Kalau dia ditarik ke sana tadi macam saya cakap, so di sini dia akan bertukarlah, dia akan jadi S di sini. Kenapa dia nak jadi S di situ? Sebab dia nak tarik semula. So kalau dia nak masuk, dia nak keluarkan kan. Kalau dia cuba keluarkan, dia nak masukkan. Sebab itulah maksudnya hukum tadi dia menentang perubahan flux magnet tersebut. Baik, seterusnya kita berpindah kepada soalan C. So soalan C ini, terangkan kesan arus dalam gelang kuprum ke atas gerakan magnet bar itu. So basically kita dah cakap di sinilah. So kita boleh katakan bahawa arus dalam gelang kuprum menentang, dalam arti kata lain, menentang gerakan magnet bar. Sebab dia menentang perubahan flux sekali. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya nak explain. Terima kasih.